Bismillahirrahmanirrahim. Sahur. Tiga. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala syahdan, adapun segala awarid, aridun, awarid jamak dia, iaitulah arid, benda-benda yang melintangi dalam perjalanan seseorang dengan kalbi dia untuk mendekatkan diri kepada Ta'ala, perjalanan rohani dia, ya, sebab jasad dia tak boleh berjalan ke Tuhan, yang berjalan rohani dia. Jadi benda-benda yang diuji dipanggil setengah daripadanya awarid, jamak daripada arid, ya, aridun, ada pula kawadih dan sebagainya. Ini merupakan ujian yang sengaja Allah letakkan, yang menegak orang masuk berjalan kepada tuntut mengenal Allah Ta'ala. Orang yang mengenali Tuhan, dia akan tergendala bila ada awarid. Kalau tak selesai awarid dengan warid yang sampai, maka menyebabkan dia tergendala. Dan juga musyahadah akan Allah Ta'ala, mana mempunyai pandangan terang kalbi dia, ya, kepada Ta'ala, akan tergendala apabila ada penghalang, ya, yang melintangi dalam perjalanan rohani dia. Dan musyahadakan akan Allah Ta'ala dengan berbuat segala jenis ibadat dan taat, maka iaitulah yang dikatakan awarid, empat perkara. Kalau satu dipanggil arid, bila banyak dipanggil awarid. Yang pertama dipanggil segala perkara duniawi, benda dunia itu maklum, ya. Rasulullah menyatakan sampai peringkat kemuncak yang paling bahaya, sebab dunia ni apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada manusia yang sanggup menjual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Itu jelas dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dan perbahasan dia amat panjang lah. Ini di antara sebab-sebab yang manusia terhijab, terdinding dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rosak apabila dunia menghalang dia. Dan dunia yang dimaksudkan dalam segala kitab-kitab, ya, maknanya ahlillah atau kitab tasawuf ialah dunia yang melalaikan. Adapun dunia yang kita ambil dengan niat yang bersih untuk mendekatkan diri Ta'ala, itu tak termasuk. Yang keduanya segala jenis makhluk, ya, makhluk mana dia allazi khuliqah, yang dijadikan, yang semua makhluk. Lawan dia al-khaliq, ialah Tuhan kita. Jadi disuruh kita fafirru ilallah, berjalan kalbi kita pada Tuhan. Jangan kita berjalan sangkut dengan makhluk. Barang siapa yang menyangkutkan dalam kalbi dia makhluk, maka dia akan terhijab dan dia akan terhalang daripada meneruskan perjalanan dia menuju kepada Allah Ta'ala. Yang ketiganya syaitan, itu maklum, ya, fatakhizuhu aduwah, naklah kamu ambil syaitan sebagai seteru, jangan dibuat akan kawan. Ini ada setengah orang dulu piara, ya. Orang mati meninggalkan pusaka, dia mati meninggalkan saka. Ada macam Melayu. Yang keempat dia panggil nafsu, itu jelas, innan nafsa la ammaratun bisu. Secara ringkas dia, tiga benda ni naklah sentiasa dipantau. Dia sebagai benda yang menghalang. Banyak manusia terhalang, sehingga ulama pun ada, ahli kitab pun ada, dengan sebab dunia, dengan sebab makhluk, nak cari ke glamour, nak cari kemasyhuran dengan makhluk, ya, tergendala mereka. Yang ketiga syaitan, itu amat jelas, dan juga nafsu. Maka jikalau mengambil seorang itu dengan cenderung cenderung hati dia, mailul qalbi, cenderung hati berhadap dan kasih kepada salah satu daripada yang empat perkara ini, maka iaitu sekali-kali tiada dapat ia hendak berjalan kepada Allah Ta'ala, kerana tertambat ia dengan tiga aghyar dan akdar yang tersebut. Bila dia tertambat saja dengan perkara tersebut, sama ada dunia, banyak kan orang yang tertambat dengan dunia gagal menjadi hamba kepada Allah. Bahkan dengan sebab itu boleh bukan jadi hamba, jadi kufur dengan Tuhan pun ada. Orang-orang yang kafir dengan sebab keduniaan mereka. Kedua jenis makhluk, banyak yang mana hati manusia tidak dapat dikeluarkan makhluk, menambat kalbi dia, menyebabkan dia tergendala dalam berjalan. Ibadat yang dilakukan pun jadi kerana makhluk. Mana tidak ada khusyuk ikhlas apabila makhluk itu duduk dalam kalbi. Waktu suruh farrik galbak minal aghir, kosongkan, bersihkan kalbi kamu daripada makhluk. Sebab manusia dia akan besarkan, dia akan jadikan benda itu sebagai tumpuan bila benda itu terletak di dalam kalbi.
Benda bila dalam kalbi, dia akan jadi fokus dalam hidup dia. Lepas tu bila letakkan makhluk dalam kalbi, maka makhluk jadi fokus hidup dia. Bila letakkan dalam kalbi, ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam kalbi melainkan Allah Ta'ala. Ambil makhluk kita tak luar je. Ya, makhluk kita bagi sangkar luar je, yang dalam jangan. Yang dalam benda besar, maka dia dengan Tuhan. Maka lazim atas tiap-tiap, mana jadi kewajipan atas tiap-tiap orang yang hendak masuk kepada berbuat khidmah dan ibadah, makan bawah sikit, khidmat lebih tinggi kepada Allah SWT dengan sempurna khidmat, bahawa meninggal ia akan dunia, yang dinamakan akan dia dengan zahid daripada dunia. Maknanya apa? Tinggalkan kalbi kita tu daripada mengasihi dunia, termasuk dia. Bukan tinggal dunia kita ambil buang, ya, kita punya rumah di balik bakau, bukan. Buang dunia itu mana? Buang dalam kalbi. Sebab yang kita nak bawa ni kalbi, dia yang boleh mengenal Tuhan. Jangan ada di dalam kalbi, ada di luar tak apa. Sahabat banyak yang kaya-kaya kan. Arwah tuan guru kita apa? Tuan guru Ustaz Rawus kata, dia kata Syekh Abdul Rahman bin Auf ni kalau berniaga dia punya hebat. Malaysia dia boleh beli. Dahsyat dia. Ya. Hebat-hebat sahabat kaya-kaya, tapi dalam tak ada. Kalbi dia sentiasa ma'allah. Itu maknanya power, kesan Allah Ta'ala berikan, didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jasad dia bersama makhluk, kalbi dia dengan Tuhan. Ini semua para sahabat punya standard tinggi kan. Dalil tengok sini. Sabda Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad mimma fi aidin nas yuhibbukan nas. Makna zahidkan olehmu. Zahid itu makna apa? Tumpulkan hati kita, jangan tambat, jangan cenderung, jangan minat tu pada dunia, ya, kasih akan dikau oleh Allah. Kama la yuhibbul qalbul mushtarak la yuhibbul qalbil mushtarak. Sebagaimana Allah tak suka ibadat tu disyirikkan dengan yang lain, begitu juga kalbi jangan disyirikkan dengan lain. Kita dengan dia saja. Tu habis. Dan zahidkan, mana tumpulkan perasaan kalbi olehmu daripada barang yang di dalam segala tangan manusia, nasai kasih akan dikau oleh manusia. Ya, sebab wa bunayya adam yaghdab inda su'al, wallahu yaghdabu inda tarki su'al. Anak Adam dia marah kalau kita selalu minta kan. Ya. Kita nak masak, kita minta satu sudu je dan banyak sangat garam. Ambil lah dia kata. Besok 2 hari ambil. Malam 5-6 hari kita ambil sebakul lah dia kata. Dah lain macam tu. Ambil kaum-kaum buat balik dia. Begitu minta selalu dia mula. Itu perangai anak Adam. Sebalik Allah tidak, Allah murka marah kalau kita tak minta. Sebab minta tu lambang kita menterjemahkan kefakiran kita dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya, ya. Bahkan banyak sangat sudu kan, selalu minta dia mula macam itu perangai manusia. Jadi nak dapat kasih manusia, dalam kalbi kita jangan ada perasaan inginkan pemberian dari dia. Itu satu syarat besar, ya. Dan lebih lagi dengan Allah Ta'ala, bila kita tumpulkan hati kita dengan makhluk, maka Tuhan akan pancarkan nur dalam kalbi dia. Dia dapat kasih sayang Tuhan, mahabbah Allah Ta'ala ada dalam mana? Az-zuhud. Sebab dapat zuhud, dia akan dapat pancaran. Man zahada fid dunya 'allamahullahu bila ta'allum. Siapa yang zuhudkan hati dengan dunia, Tuhan ajar tu pancaran nur daripada makrifat, mukasyafatan buka. Dan tiada mengapa pada ketika itu berlumur segala anggotanya dengan dunia, kerana yang diiktibar itu tinggal bergantung dengan hati. Tengok tu. Dan tiada mengapa pada ketika itu, ketika dia bersifat zuhud tu, kalbi dia cantik, bersih, bersinar, nur zuhud, ketika itu anggota dia, ya, dengan dunia, anggota dia tadi berlumur dengan banyak tengok di dunia, tapi kalbi dia zuhud kan. Itu lain. Jangan kita kalbi tak zuhud, ya, luar 4 jam zuhud, kalbi teringat-ingat, ya, makna mengidam sangat dengan dunia, itu silap. Dalam dia pakai itu, walaupun luar nampak kaya, tapi dalam dia tak. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila syaitan datang mengacah dia, wah, kau ni aku dengar wali besar, rumah kau kapit sampai buku lali. Kata Syekh Qadir, nak ambil kan, tongkat kau tu bagi aku. Tak boleh lah. Tongkat buruk kau masuk dalam kalbi kau. Maksudnya jangan masukkan dunia dalam kalbi. Sebab kalbi adalah tempat untuk makrifat. Kalau kita masukkan dunia, dia rosak, dia kotor. Ya, letak luar, dunia tak luar je. Lepas tu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menulis di makam dia, wahai manusia, aku beri kamu sangkar aku luar je, dalam tak beri.
kalbi aku dengan kekasihku. Sebab kalau kita nak tahu benda tu lebih besar dengan kalbi. Bila ada dalam hati dia lain. Dia ni tak ada. Dia tak ada dalam hatiku lagi. Apa mana tak besar? Dia ada dalam hatiku. Mana benda tu besar? Benda yang ada dalam hati tu dia besar, dia akan duduk dalam kalbi. Kalau dia tak besar, dia tak akan masuk dalam. Sebab tu kita kena masukkan anlik galbak billah, gantungkan kalbi kamu dengan Allah. Itu tanda kita membesarkan dia. Sebab tu disuruh tertembak zikir biar sampai dia lekat. Yaman kadang kita zikir, kadang dia hayal tak, jangan kira. Ya, la tatruki zikr li adami hudurika ma Allah. Jangan kamu tinggalkan zikir walaupun kamu lalai. Waktu tembak sampai dia tersangkut. Ya, sikit-sikit lama-lama dia terlekat. Bila sekat dia tipak, dia akan ada satu rahsia tuan buka. Dia akan terasa azamah, jalalullah, jamalullah akan terasa. Di situ tempat lazat dia akan diberi oleh Allah Ta'ala. Bila dah terang, maka terpadam yang lain. Bila terpadam yang lain, itu switch awal untuk mendapat berbagai nikmat besar rohani dia dengan Tuhan. Dan tiada mengapa pada ketika itu, ketika hati dia sudah betul-betul zuhud. Bila dia zuhud, bila dia dapat memandang kebesaran Tuhan, musyahadah dia, berlumur segala anggota dengan dunia, kerana yang dikira diiktibar itu tinggal dengan bergantung hati jua, bukan dah mana luar, dalam tu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, wahai Musa, farrik li baitan. Ya, farrik bukan faragha tu, farrik kosongkan fi'il amar, faragha tu fi'il madi. Faragha mana telah mengosong. Kalau farrik mana kosongkan. Farrik li mana kosongkan bagi aku. Ya, satu rumah, baitan satu rumah. Fika. Maknanya dalam rangka engkau, maknanya dalam diri engkau. Supaya li askuna fihi, supaya aku nak duduk di dalamnya. Mana Allah Ta'ala kata kosongkan hati, aku nak duduk dalam tu. Hadis kursi. Hadis kursi mana hadis lapas daripada baginda SAW, makna daripada Allah Ta'ala. Kalau lapas dan makna daripada Allah, itu panggil Quran. Al-Quran lapas dan makna daripada Allah. Kalau hadis kursi makna dari Allah, lapas daripada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, hai Musa, sila kosongkan kalbi kamu. Ya, aku nak duduk dalam ni. Maksud dia apa? Yang dikira ialah kalbi. Kosongkan. Jangan ambil farik, kosongkan. Habis kau kosongkan, aku duduk. Maksud dia apa? Kekalkan ingatan kamu dengan aku dalam kalbi. Bukan Tuhan duduk dalammu. Dalam diri Tuhan tidak terikat. La yataqayyad bizamani wal makan. Allah Ta'ala tidak diikat dengan masa dan tempat. Sebab masa dan tempat ia diikat oleh Allah. Sebab masa tempat adalah makhluk Tuhan. Bukan makhluk ikat Tuhan, Tuhan ikat dia. Mana makhluk dan masa adalah tempat, dan masa adalah makhluk yang dalam genggaman Tuhan. Bukan dia mengawal Tuhan, Tuhan yang kawal dia. Sebagaimana ucapan kita menyebut Baitullah, bukan makna Tuhan duduk dalam dia. Mana rumah urusan dengan Allah. Ya, dapat Baitullah tu semua urusan dengan Tuhan. Tawaf, semayang, tak ada orang berjudi kat itu kan. Sebab dinamakan Baitullah. Begitu juga kalbi, dia panggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Bermakna kalbi kita untuk urusan dengan dia. Apa urusan dia? Ma'rifat, tajalliyat, futuhat, macam-macam tu. Semua ada dalam tu. Jadi kita bersihkan, dapatlah dia akan kurniakan. Itu suruh dia kata farik, kosongkan, mana bersihkan. Dan dikendaki dengan kosong itu kosong hati daripada ingat kepada dunia, dan pada waktu itu dapatlah dikekal di dalamnya ingatan kepada Allah. Mana untuk mengekalkan ingatan, dia kena kosongkan, baru dia cantik. Jasad dengan makhluk tak apa. Nak bekerja, nak bisnes, nak apa, darat laut pergilah. Ikat dengan jaga dengan syariat, sudah. Jangan terlibat benda yang dilarang, buatlah. Tapi kalbi jangan. Sebab dia nak dua tu. Dia panggil kain bain, jasad bersama makhluk, rohani dengan Allah. Itu pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para awliya, para kekasih Tuhan. Maka dia nak apa, dah pergi situ mesti kuat. Bila kuat tu suruh dia mudawamatu zik, kena kekalkan akan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kal, tapi bermula yang lebih sempurna, berjalan ila akhir wallah. Dan insya-Allah mudah-mudahan lepas puasa selamat berpuasa dan hari raya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala sallallahu maghfir lana ya Allah ma salafa muslimin. Fa inna khaira kullahu bi anta bina rahman. Alhamdulillah. Subhanallah.